Geng. Oh geng, subscribe dulu geng. Kalau ni cuba hampa fikir, cuba hampa siasat di antara dua orang manusia ni. Dua orang manusia ni antara Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin. Kalau hang tanya aku, Muhyiddin Yassin dengan Anwar ni antara syurga dengan neraka. Jauh dia tu. Antara langit dan bumi dekat ah. Ini syurga dan neraka. Bukan masa apa? Okey, Muhyiddin Yassin punya kita tengok. Siapa yang kenal dia? Dalam dunia ni siapa yang kenal dia? Beza dengan Anwar Ibrahim. Siapa negara mana, siapakah yang menjemput Muhyiddin Yassin suruh pergi bagi nasihat? Siapakah yang panggil Muhyiddin Yassin bagi nasihat kewangan, macam nasihat ekonomi, nasihat bla 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 bla. Siapa dia panggil dia dalam dunia ni? Cuba fikir tengok. Bezakan dengan Anwar Ibrahim, Indonesia, Singapura, negara Turki, negara macam-macam ramai. Panggil dia, meeting dengan dia, lantik dia jadi di bawah apa macam bank dunia punya geng. Cuba hang fikir ingat. Kita letak tengah macam Muhyiddin Yassin dengan apa nama macam Haji Hadi. Dua orang lawan satu. Cuba hang fikir tengok, cuba hang ambil tahu sikit. Dan hang masuk Google, hang masuk YouTube, siapakah Anwar Ibrahim? Apakah kelayakan Anwar Ibrahim? Siapa yang panggil Anwar Ibrahim pergi bagi nasihat ekonomi, nasihat kewangan, nasihat pelbagai-bagai nasihat lagi? Siapa yang panggil dia? Walaupun Anwar di penjara 11 tahun, dia keluar daripada last dia masuk penjara, dia keluar daripada penjara. Allah angkat darjat dia supaya satu Malaysia sanjung dia. Memang hantar sanjung, tapi ada manusia lain yang sanjung dia. Faham tak? Bukan semua orang boleh sanjung orang senang-senang. Sebab apa? Sebab dia tak kenal seorang tu. Dia tak ambil tahu. Dia hanya tahu keburukan dia aja. Tuduhan-tuduhan jahat macam terhadap dia aja. Kebaikan dia, kepandaian dia, pengurusan yang terbaik dia, hak tu hang tak mau tanya. Hak tu hang tak mau ambil tahu. Masuk Google, masuk YouTube, tanya, tulis siapakah Anwar Ibrahim. Aku dekat TikTok aku pernah buat siapakah Anwar Ibrahim. Aku hanya membaca list, ada orang report video tu. Dan video tu sampai hari ni tak boleh buka. Di pencacah UMNO, PAS, Bersatu, Pejuang tak boleh terima hakikat. List yang aku baca, siapakah Anwar Ibrahim, pun dia tak boleh terima hakikat. Janganlah geng. Bank dunia panggil dia, Amerika panggil dia, Washington panggil dia atau Washington. Cuba fikirlah sekali. Habib daripada Mesir, daripada Syria mai rumah Anwar. Imam macam Imam Mekah mai rumah Anwar. Orang luar negara lebih kenal Anwar Ibrahim daripada rakyat Malaysia. Haram pun tak kenal Anwar Ibrahim. Hanya tak macam Anwar Ibrahim musuh politik dia. Ambil tahu sikit, jangan jadi bangsa Melayu yang pemalas. Bangsa yang pemalas, bangsa tu akan ketinggalan seperti mana bangsa Melayu hari ini. Sebab apa? 60 tahun Malaysia di bawah pemerintahan bangsa Melayu dan beragama Islam. Dan kenapa hari ini agama Islam dan juga bangsa macam bangsa Melayu dipandang sini ada dipandang Melayu je pun lebih kurang macam tu lah kan, dipandang dipandang leceh daripada bangsa-bangsa lain. Sampai okey, orang Melayu kita tolak DAP, tolak Cina, tak mau Cina, tapi hang bekerja dengan Cina. Faham tak? Cina yang bayar gaji hang. Faham tak? Keperluan hidup hang, mati hang, hidup hang nak keluar rumah, hang nak masuk rumah, segala mak nenek ni Cina yang sediakan. Cina yang sediakan hidup dan mati hang. Tantah kain kapan hang pun Cina yang sediakan. Faham tak maksud aku? Jadi kalau hang nak jatuhkan Cina, hang kena bersama Cina. Hang nampak Cina apa yang Cina buat.
hang perlu buat juga, dan hang perlu bina satu ni bisnes untuk hang melawan China. Untuk hang dapat kukuhkan ekonomi hang supaya hang dapat macam hang dapat meninggalkan China tu. Hang dapat bina. Hang perlulah bina bersama dia, dan apabila hang dah naik bersama, kalau hang boleh tinggal dia, kalau hang konsisten lagi, hang boleh tinggal dia. Tapi hang tak mau bersama China. Malah kerajaan kita bagi hang kontrol 5 bilion, 15 bilion. Lepas tu hang kena tipu. Lepas tu hang salahkan dia. Sebab China ni tipu Najib. Sedangkan macam mana? Sebab apa hang boleh bagi peluang untuk China tu tipu hang? Fikirlah geng. Fikir geng. Jangan jadi macam malaun. Macam mana China boleh conquer ekonomi Malaysia? Sebab apa China boleh conquer ekonomi Malaysia? Aku nak tanya, sebab apa China? Siapa yang buka jalan untuk China conquer? Siapa yang bagi jalan supaya China ni main import export keperluan dalam Malaysia? China yang supply. Macam mana benda tu boleh berlaku? Kalau benda import, hang ambil pada luar, hang nak buat masuk. Kalau hang ambil barang daripada luar RM4, waktu nak masuk, hang ada custom, cukai. Of course, mereka akan ambil RM1. Dia dah jadi RM5. RM5, proses untuk nak hang boleh jual tu dah jadi RM7. Jadi atas angin sajalah orang Melayu hak yang duduk tepi pada custom tu buat kerja dia aja. Orang hak yang duk handle custom, hak yang duk handle duit RM1 ni adalah orang Melayu. Daripada segi itulah orang Melayu kita dapat buat duit. Sebab tu tak apalah hang nak import export berapa banyak, tak apa hang ambil. Yang penting hang bayar ni je. Hang bayar cukai ni settle masalah. Cukai ni dapat dekat orang Melayu kita dengan kerajaan Melayu Islam. Jadi kerajaan Melayu Islam ni jelah untung. Orang hak yang jual tu of course dia akan untung. Sekarang ni orang yang jual itu untuk menjual kepada manusia tu, manusia yang beli itulah makin rugi. Walaupun dia beli satu benda tu memanglah keperluan dia. Tapi masalahnya dengan harga, dengan bangsa yang menguruskan tu adalah bangsa lain. Yang beli tu adalah bangsa Melayu. Yang duk makan cukai komisen. Ni orang Melayu kita tengah-tengah ni hak duk di atas tau. Jadi bangsa-bangsa yang jenis makan angin tepi-tepi ni, hak yang duduk di atas tu, itulah bangsa tu kena buang. Patutnya kantong keuntungan tu masuk kepada kerajaan saja, tak boleh pi dekat bangsa-bangsa lain apa semua demi kepentingan politik. Jadi jadilah bahana kepada bangsa kita sendiri. Inilah akibat kalau sokong Barisan Nasional ni. Inilah akibat kerosakan. Lah duit tak cukup, buat hutang, supply sama-sama anak-beranak. Lepas tu bila dah tak ada duit, hang jatuh, hang dah tak ada duit, hidup hang susah. Lepas tu hang kata, rakyat derita, rakyat susah. Sedangkan hang ahli parlimen, hang hadut makan duit selama ni, hang je lah yang paling susah sekali. Sebab sebelum ni duit hang mudah dapat, hang beli segala mak nenek, hang beli benda-benda mewah. Lepas tu bila hang jatuh, komitmen untuk nak bayar bulan-bulan tu tak cukup. Lepas tu hang pun serabut, duit tak cukup, kena bayar budak-budak, duit tak ada. Jadi mulalah hang kata rakyat derita, rakyat susah lah apalah. Sedangkan hang tu bekas menteri, bekas orang-orang esko segala mak nenek. Sebab hang tak dapat income, sebab Pakatan Harapan memerintah, hang tak, duit tak masuk. Hidup hang memang susah nak mampu lah. Yang duk kata 1 juta, 2 juta, 3 juta ahli UMNO. Bila UMNO tak jadi kerajaan, memang mampu lah 3 juta ni. Orang lain yang menubuhkan kerajaan, orang lain yang senang. Lepas tu hang of course hidup akan susah. Sebab duit tak masuk. Kena faham tu dia. Fikir-fikirlah lagi. Tolak UMNO, tolak PAS, tolak Bersatu, tolak Perikatan Nasional. Anwar Ibrahim bersama Muhyiddin Yassin antara syurga dengan neraka. Jauh dia. Pengalaman setakat jadi Perdana Menteri, setakat jadi timbalan Perdana Menteri atas lantikan politik, pengalaman tak ada. Tak payah sembang. Muhyiddin Yassin, Menteri Kewangan pun tak pernah jadi. Fikir Assalamualaikum.